Korang pernah terfikir tak dividen yang kita dapat daripada ASB tu datangnya daripada mana? Dividen ataupun diorang punya pengagihan pendapatan yang kita dapat tiap-tiap tahun tu, yang kita lepas bagi duit dekat ASB, lepas tu tiap-tiap tahun dia akan umumkan, okay, kita bagi 5%. Dari mana duit tu datang? Diorang ni buat charity ke? Guys, ini adalah dunia fund management. Fun fact, gaji Ray Dalio pada tahun 2018 adalah 2 bilion USD setahun. Ataupun ada lagi seorang tu nama dia James Simon. Dia punya gaji setahun tahun 2019, pada tahun tu dia punya gaji adalah 1.8 bilion. Bukan 1.8 juta, 1.8 bilion USD. Imagine that. Itu adalah fund manager dekat US. Hai guys, selamat datang pada channel ni hari ni. Hari ni kita nak discuss sikit pasal dari mana ASB dapat duit dia untuk bagi kita dalam bentuk dividen ataupun dalam bentuk pengagihan pendapatan. Yang mana baru datang, aku buat video finance setiap hari Ahad. Well, aku try lah untuk buat setiap hari Ahad. Kalau bermanfaat, please consider untuk subscribe dekat bawah. Memahami apa yang kita invest adalah sangat penting untuk memastikan kita invest tempat yang betul, kena dengan kita punya risk tolerance dan kita punya kemampuan. Tak kira lah investment tu senang macam ASB ataupun senang macam robo investor ke, buat sendiri stock picking. Memahami setiap satu apa yang kita invest tu, dia punya risiko yang terlibat dalam investment tu adalah sangat penting. So, Amanah Saham Nasional Berhad adalah company yang menguruskan dana. Pengurus dana ni telah melancarkan sebanyak 14 produk. Setiap produk ni bolehlah dianggap sebagai dana atau fund atau tabung. Daripada 14 tabung ni ataupun daripada 14 fund ni, ada dua pecahan. First kali adalah harga tetap, second adalah harga berubah. Harga tetap yang kita masukkan dekat sini adalah bila kita beli dana tu pada harga RM1 untuk satu unit, tak kira bila unit tu akan maintain sebanyak RM1. Berbanding dengan dana yang harga berubah. Kalau kita beli hari ni RM1, esok boleh jadi RM1, ataupun lusa boleh jadi 50 sen, 80 sen ke. Dia betul-betul ikut stock market punya situation pada masa itu. Especially penting untuk harga yang berubah, kita kena faham apa yang diorang invest, dari mana duit tu datang. Dan setiap dana ni korang boleh pergi dekat website sendiri untuk tengok kat mana yang diorang invest duit-duit kita. Basically ada 3 tempat di mana diorang akan invest duit ni. Satu adalah pasaran equity. Ni adalah saham, tak kira antarabangsa ataupun domestik. Dia akan beli company semacam Maybank ke, Top Glove ke, Harta Lega ke, whatever it is, menggunakan duit daripada dana tu, menggunakan duit daripada tabung tu. Second adalah security berpendapatan tetap, sebagai contoh bond. Bond tak kiralah bond corporate ataupun bond daripada kerajaan. Yang ketiga, forex. Ini untuk dia pegang duit. Contoh dia pegang duit USD ataupun dia pegang duit Euro, and dia boleh gunakan duit ni untuk invest kepada respective countries tu. Dan kadang-kadang benda ni akan menghasilkan keuntungan, kadang-kadang menghasilkan kerugian. Keuntungan dia orang dapat daripada dividen yang dia orang dapat daripada company-company yang dia beli tu, kupon dia buat daripada bond kerajaan, bond korporat tadi tu, dan juga transaction forex yang dia dapat. Semua ni akan accumulate untuk mendapatkan diorang punya keuntungan untuk setiap dana yang telah ditetapkan. By the way, recently aku ada buat video pasal bond. Kalau korang berminat nak tahu pasal bond, boleh klik dekat sini ataupun dekat sini. Kalau video tu tak cukup clear, korang boleh komen kat bawah. Aku akan cuba clearkan everything yang boleh. Anyway, pulangan yang kita dapat daripada 14 dana ni adalah bergantung pada performance setiap dana itu sendiri. Sebagai contoh, kita cuba petik ASN Equity 3. Korang boleh tengok ASN Equity 3 dekat dia punya website. Korang boleh tengok dekat sini 10 pegangan terkuat diorang. Dalam tu ada Top Glove, dalam tu ada Harta Lega, dalam tu ada bank, dan company-company ni adalah one of the most best performing companies pada tahun 2020. Dalam contoh dana ni, ini adalah dana harga berubah. Dan sebagai contoh, kita masukkan RM100 dalam dana tu. Daripada RM100 tu kita tengok 7% dia bubuh dalam Harta Lega. Bermakna daripada RM10, RM100 kita bagi tadi, RM7 dia letak dekat Top Glove. Berbanding kalau kita nak beli Top Glove sendiri, minimum RM700 kalau nak beli sendiri. So, berdasarkan pegangan ni, tahun ni agak rasanya perform lah kot dana tahun ni. Yang mana dana-dana yang pegang Glove punya saham, wow, I think dia function lah.
Okay, just for fun lah, kita nak tengok berapa actually dia bayar untuk menguruskan dana ni. RM23,452,716 untuk setahun. Ini baru satu dana. Ini adalah berapa yang diorang charge untuk menguruskan dana ni. By the way guys, aku ingat aku ada janji untuk share dengan korang macam mana performance Robo Investor Wahid, Robo Investor Stashaway dan buat sendiri. Actually aku nak buat video untuk benda-benda tu, tapi aku rasa terlalu sikit. So aku decide untuk letak dekat Twitter aku. Aku baru je buat Twitter, sebelum ni tak pernah ada Twitter. Link ada dekat bawah, check it out. Kalau korang rasa nak follow, please follow. And paling penting sekali, share dengan kawan-kawan. Kalau video ni bermanfaat, give a like, subscribe. Kita jumpa lagi next week.